Kak Yati. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Salam #09educator kepada semua rakan-rakan guru. Terima kasih diucapkan buat semua guru-guru kerana sudi meluangkan masa bersama-sama dalam program Kapsul Format Sains SPM Kertas 2 untuk kali keempat. Anjuran Sektor Pembelajaran Jabatan Pendidikan Negeri Perlis dengan kerjasama SSTP JPN Perlis. Sebelum itu, saya memperkenalkan dahulu diri saya. Saya adalah Cikgu Nur Syafawati binti Muhammad Nur, Guru Sains dari SMK Mata Air. Dan turut bersama-sama dengan saya adalah Guru Cemerlang Sains iaitu Cikgu Nur Hayati binti Ahmad Jabri dari SMK Tengku Sulaiman. Baik, pada hari ini kami akan berkongsi maklumat dan membincangkan mengenai format instrumen peperiksaan Sains SPM bagi kod kertas 1511/2 yang mana kita akan membincangkan format untuk bahagian C. Baik, taburan aspek dan markah bagi item-item dalam bahagian C iaitu kertas 2. Item pertama yang wajib dijawab serta salah satu daripada item kedua atau ketiga, iaitu bagi item yang ke-11, ianya wajib dijawab. Aspek untuk item 11 adalah SS0112 yang mana ianya mencakupi bidang mengeksperimen, iaitu pelajar perlulah mereka cipta eksperimen. Dan markah yang diperuntukkan adalah 10. Cikgu Yati nak nak sambung? Okey, untuk sebab kita dah buka dah tentang nombor item. Jadi untuk nombor 12 dan 13 ya, kalau KBSM nombor 10, 11, 12 ya cikgu-cikgu. Tapi untuk KSSM kita ada nombor 10 tu dijadikan nombor 11 iaitu soalan wajib ya, kemahiran mengeksperimen ya. Untuk soalan 12 dan 13 adalah soalan esei iaitu soalan pilihan. Sebab tu dia kata serta salah satu daripada item kedua atau ketiga. Jadi kedua atau ketiga tu membawa maksud soalan 12 dan soalan 13. Jadi aspek yang disoal adalah 4 aspek iaitu PS01 2 markah, KS01 2 markah, KS03 4 markah dan KS04 4 markah. Menjadikan keseluruhan markah adalah 12. Dan kita imbas balik ya, iaitu PS01 tu soalan mengingat ya, memahami untuk KS01, KS03 adalah menganalisis dan KS04 adalah menilai. Itu adalah aspek-aspek ataupun konstruk yang ditaksir bagi nombor 12 dan 13. Ya Cikgu Syafa, teruskan. Okey, mari kita teruskan. Baik, nombor 11 merupakan item yang wajib dijawab yang mana ianya merangkumi aspek mengeksperimen. Baik, untuk bahagian C, ianya melibatkan kemahiran proses sains iaitu aspek mengeksperimen. Baik, bagi soalan 11, perkara-perkara yang mesti ada dalam jawapan ialah yang pertama, pernyataan masalah 1 markah, hipotesis 1 markah, tujuan 1 markah, pemboleh ubah 2 markah, radas dan bahan 1 markah, kaedah 4 markah, dan yang terakhir adalah penjadualan data iaitu 1 markah. Dan markah yang diperuntukkan adalah 10 markah bagi soalan 11. Ya, saya tambah sikit ya Cikgu Syafa.
Untuk soalan 11 ni ya cikgu-cikgu, kalau kita lihat kepada aspek yang berada dalam mengeksperimen tu ya, kalau diperhatikan di sini jumlah markahnya 11 kan Cikgu Syafa kan? Betul. Okey, tetapi max yang dimaksudkan di sini bukan dia tanya keseluruhan semua. Okey, dalam buku format, contohlah kan, dalam buku format yang diberi kepada kita, dia tidak suruh pelajar tulis radas dan bahan. Kerana radas dan bahan semua dah dibagi kan Cikgu Syafa kan? Ya. Jadi dia hanya tinggal pernyataan masalah, hipotesis, tujuan, pemboleh ubah, kaedah dan penjadualan data. Jadi semuanya adalah 10 markah. Tetapi kita ni biarlah kita apa orang kata, mengajar budak kita dengan cara yang betul. Jadi kita ajar ke semualah. Jadi kalau tak ditanya tak ada masalah ya. Budak tu tak perlu jawab tapi katalah dia soalan tu diubah mana kita nak tahu kan. Kan sekarang kita adalah kebat. Jadi bila kebat soalan tak boleh berulang kan. Jadi mungkin nanti dia tanya dia tak bagi pula radas. Katalah tapi dia bagi tujuan katalah. Macam itulah maksud saya kan. Jadi kita ni macam kena mengajar benda yang betul ya cikgu-cikgu ya. Okey, teruskan. Jadi kita kena pastikan pelajar tu dia menguasai menguasai kemahiran mengeksperimen. Okey. Ya. Baik, sekarang kita lihat contoh soalan. Baik, soalan bagi nombor 11, kaji maklumat berikut. Pertumbuhan mikroorganisme dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti suhu, nilai pH, kelembapan, cahaya dan nutrien. Nilai pH yang berbeza akan memberi kesan ke atas pertumbuhan bakteria. Jadi mari kita lihat soalan. A. Nyatakan satu pernyataan masalah daripada maklumat di atas, iaitu 1 markah. Okey, untuk B, cadangkan satu hipotesis untuk menyiasat pernyataan di atas, 1 markah. Baik, dan ianya merupakan SS0112, merangkumi aspek mengeksperimen. Okey, mari kita lihat sampel jawapan bagi soalan A dan juga B. Baik, untuk pernyataan masalah, guru-guru boleh ajar pelajar untuk mendapatkan jawapan daripada petikan ataupun dialog ataupun rajah yang diberikan dalam soalan. Okey, daripada situ pelajar dikehendaki untuk mencari PB dan juga PM, iaitu pemboleh ubah bergerak balas dan juga pemboleh ubah yang dimanipulasi. Okey, disebabkan ianya pernyataan masalah, jadi ianya perlu dalam bentuk soalan. Dan kata soal yang boleh digunakan antaranya ialah bagaimana, apakah, adakah, macam tu. Jadi mari kita lihat sampel jawapan. Yang pertama, adakah bakteria membiak pesat pada nilai pH 7 atau neutral? Jadi di sini kita dapati jadi di sini kita dapati bakteria membiak pesat adalah PB, manakala pH 7 adalah manipulasi. Okey. Baik, sampel jawapan yang seterusnya, bagaimanakah nilai pH yang berbeza akan memberi kesan ke atas pertumbuhan bakteria? Jadi di sini kita dapati nilai pH bulatkan. Nilai pH adalah pemboleh ubah yang dimanipulasi, manakala pertumbuhan bakteria merupakan pemboleh ubah bergerak balas. Jadi ini adalah sampel jawapan untuk pernyataan masalah. Dan ianya mesti dalam bentuk soalan. Dalam bentuk soalan. Ada question Kalau mark tak ada question mark tu tak apa, dia tak tulis tak apa. Boleh kot. tapi kita ingatkan pelajar kita supaya tulis tanda soal ya. Baik, mari kita lihat yang seterusnya, hipotesis.
Okey, hipotesis pun sama. Okey, pelajar boleh dapatkan jawapan tersebut daripada soalan yang mana pelajar mestilah mengenal pasti pemboleh ubah bergerak balas dan pemboleh ubah yang dimanipulasi. Jadi kita lihat sampel jawapan yang pertama. Pertumbuhan bakteria paling aktif pada nilai pH 7 atau neutral. Jadi pertumbuhan bakteria merupakan bergerak balas, manakala pH 7 adalah manipulasi. Baik, sampel jawapan yang kedua, bakteria membiak pesat pada nilai pH 7. Jadi bakteria membiak pesat ini merupakan PB, manakala nilai pH 7 ni adalah PM. Jadi ini dikira sebagai hipotesis lah bila ada dua pemboleh ubah ini. Jadi antara tujuan dengan hipotesis mesti ada ataupun pelajar kena pasti dimanipulasi dan bergerak balas, kan? Ya. Dan untuk soalan A dan B, pelajar boleh dapatkan daripada soalan lah. Jawapan dia kan. Maksudnya pelajar tu kena extract. Dia tak adalah dapat terus. Jadi sebab tu kena baca betul-betul petikan ataupun apa kita kata stimulus, kan. Mungkin kadang kita pun tak tahu yang tu. Adakah dia akan bagi dalam bentuk rangsangan dalam kotak dalam ataupun gambar. Mungkin dia bagi dalam bentuk situasi, kan. Jadi benda ni pun kita tak boleh jangka. Jadi baiklah kita bersedia supaya anak murid kita boleh menyatakan pernyataan masalah, menyatakan tujuan dan membina hipotesis dengan betul. Okey. Baik, yang seterusnya soalan C. Berdasarkan pernyataan yang diberi, reka bentuk satu eksperimen makmal untuk menguji hipotesis anda dengan menggunakan air suling, larutan natrium hidroksida, bubur nutrien, kultur bakteria dan 2 buah tabung uji. Huraian anda haruslah mengandungi aspek berikut. Yang pertama, tujuan eksperimen dan markah yang diperuntukkan adalah 1. Mengenal pasti pemboleh ubah. 2 markah. Prosedur 4 markah. Dan yang terakhir, penjadualan data 1 markah. Okey. Baik, huraian eksperimen. Jawapan tadi lah, kan? Ya. Yang mana untuk tujuan eksperimen 1 markah, mengenal pasti pemboleh ubah 2 markah, prosedur atau kaedah 4 markah dan yang terakhir penjadualan data 1 markah. Jadi markah yang diperuntukkan untuk soalan untuk jawapan C adalah 8 markah. Cikgu Syafa perasan tak apa perbezaan dia dengan KBSM? Kalau di sini tak ada radas dan bahan yang ditanya. Betul, itu satu. Kemudian dari segi bahagian soalan, dia ada penambahan soalan, iaitu soalan pernyataan masalah. Dia ada tambahan pernyataan masalah untuk bahagian A, kan? Lepas tu dulu ada berapa bahagian? 2 je, kan? Tapi sekarang dah jadi 3 bahagian. Ini adalah perkara-perkara yang kita perlu tekankan lah bila kita ajar budak kita macam mana nak menjawab soalan, no? Jadi sekarang kita ada A adalah pernyataan masalah tadi, kan? Kemudian B hipotesis, dan bahagian C ni kita ada 8 lagi kemahiran mengeksperimen yang pelajar perlu tulis lah dalam rangka eksperimen yang dirancang. Ini perancangan cikgu. Okey, teruskan. Okey, mari kita lihat yang seterusnya, iaitu sampel jawapan untuk tujuan. Jadi di sini jawapannya adalah untuk mengkaji kesan nilai pH terhadap pertumbuhan bakteria. Jadi untuk tujuan kita memang kena tulis permulaan ayat sama ada untuk mengkaji, untuk menyiasat dan hubungan di antara 2 pemboleh ubah, iaitu pemboleh ubah yang dimanipulasi dan bergerak balas. Betul. Okey, yang kedua, pemboleh ubah yang mana ada 3. Jadi kita nyatakan ketiga-tiga pemboleh ubah. Okey, yang pertama pemboleh ubah dimanipulasi. Jadi di sini ada 2 sampel jawapan, iaitu nombor 1.
air suling dan larutan natrium hidroksida. Yang kedua, medium neutral dan medium berakali. Jadi para pelajar boleh boleh tulis antara salah satulah daripada jawapan yang diberi. Okey, pemboleh ubah bergerak balas, pertumbuhan bakteria dan kekeruhan atau keadaan bubur nutrien. Pemboleh ubah dimalarkan. Okey, yang pertama, jenis atau kuantiti bakteria, isi padu bubur nutrien, masa, suhu dan yang kelima, keamatan cahaya. Okey, jadi markah di sini adalah 3. Walau bagaimanapun, maksimum hanyalah 2 max. Ya, ya. Dan bergantung kepada soalan. Kan? Ya. Kita tak tahu soalan tu, mungkin dia kata, kalau soalan tu dia kata nyatakan pemboleh ubah, kan? Jadi maknanya mana-mana pemboleh ubah 2 markah maksimum lah, kan? Tetapi kalau dia kata nyatakan pemboleh ubah dimanipulasikan dan pemboleh ubah bergerak balas, maknanya memang kita spesifik yang tu. Ya. Jadi apa yang penting, cikgu-cikgu ajar anak murid cikgu tulis pemboleh ubah dengan betul. Mesti ada parameter, ya. Kalau dimanipulasikan, kita ada 2 keadaan lah yang kita boleh tulis, parameter ataupun kita tulis dalam bentuk kedua-dua bahan yang diberi. Macam kes ni kita kata air suling dan larutan natrium hidroksida, ya. Medium neutral, medium berakali. Okey. Sebab air tu dia bukan larutan, kan? Jadi kita tak tulislah jenis larutan, ya. Macam pemboleh ubah bergerak balas pun sama, iaitu pertumbuhan bakteria dengan kekeruhan bubur nutrien. Maksudnya pertumbuhan bakteria ni dia adalah kita kata yang tersirat, kan? Tetapi yang tersurat yang kita boleh ukur adalah dengan melihat kepada kekeruhan bubur nutrien. Okey. Tapi macam masa, suhu, keamatan cahaya, dia tak ada parameter, kan Cikgu Yati? Ya, betul. Untuk masa dengan suhu dia tak ada. Tapi cahaya adalah keamatan cahaya, kan? Ataupun kehadiran cahaya. Okay. Tapi masa dan suhu 2 perkara yang istimewa lah. Okay. Special. Special. Okey, baik. Seterusnya kita tengok sampel jawapan bagi prosedur. Yang pertama, tuang bubur nutrien dan bakteria ke dalam tabung uji atau berdasarkan rajah yang dilukis oleh pelajar. Rajah, ya. Okey, yang kedua, tambah air suling ke dalam tabung uji A ataupun berdasarkan rajah. Ya. Betul. Yang ketiga, tambah larutan natrium hidroksida ke dalam tabung uji yang lain B, iaitu, ataupun berdasarkan rajah. Yang keempat, biarkan selama 3 hari. Dan yang kelima, perhati dan rekod keadaan bubur nutrien. Walaupun di sini ada 5 prosedur, 5 markah, walau bagaimanapun markah maksimum adalah 4 max. Tetap 4. Jadi untung, kan? Ya. Adalah satu keuntungan kalau prosedur tu panjang, kan? Jadi kalau prosedur tu, bayangkan kalau prosedur tu 4 je, kan? Jadi kalau pelajar tak tulis 1, habislah dia dapat 3, kan? Tapi kalau prosedur tu ada 5, katalah pelajar tulis 4, dia untunglah. Dia mungkin akan dapat 4 markah penuh juga, walaupun dia tertinggal 1, kan? Betul. Jadi kita ajar anak murid kita tulis dengan lengkap. Tulis menggunakan ayat yang pendek. Boleh pilih, ya Cikgu Syafa, sama ada nak menggunakan kita kata bahasa pasif dengan aktif, ni, kan? Ayat aktif atau ayat pasif. Boleh, kedua-dua boleh diterima, ya. Okey, kalau ini pula berdasarkan gambar rajah, yang mana pelajar perlu pelajar digalakkan untuk melukis gambar rajah beserta label. Beserta label, mesti ada label. Okey, jadi daripada rajah pun boleh dapat markah. Jadi yang pertama, P1 tu merujuk kepada prosedur yang pertama. Jadi pelajar akan dapat 1 markah. Betul. Okey, kemudian P2 itu merujuk kepada prosedur yang kedua. Jadi markah
2 markah lah kan. Ya, dia Ada kata air macam- suling kan. Jadi ya. dalam ni dia label air suling. Jadi okey lah. Dapat P2. Point yang kedua lah kita kata, atau prosedur yang kedua. Okey, dan yang seterusnya adalah poin yang ketiga, merujuk kepada prosedur yang ketiga. Jadi daripada gambar raja ni pelajar hanya dapat 3 markah. Ya, sebab markah yang keempat tadi ingat tak? Biarkan selama 3 hari. Jadi tidak nampak dalam rajah ni. Biarkan tu kan. Dan yang kelima? Dan yang kelima, rekodkan. Ya, rekod pun kita tidak dapat lihat daripada gambar rajah. Tapi kadang-kadang ada juga soalan Cikgu Syafa yang rajah tu memberi 4 markah penuh. Jadi untunglah, sebab tu kita galakkanlah pelajar kita melukis dengan betul lah. Melukis gambar rajah yang berlabel dan berfungsi. Berfungsi tu maksudnya elok lah. Bila kita lakukan eksperimen dia jadi. Dan selalunya kita akan buat 2 kali cikgu. Sebab aspek pengulangan tu kan, ulang. Tapi ulang dalam eksperimen ni kita tak kata ulang lah, sebab kita nak letakkan dia ataupun biarkan dia selama 3 hari. Tapi dalam eksperimen lain, mula-mula kita buat 1 kan. Lepas tu kita akan sebut ulang eksperimen dengan menggantikan. Jadi memang akan ada point lah untuk pengulangan tu. Kalau macam lukisan ni, pelajar kena lukis mengguna kalau sekadar draft saja, dia macam lakaran saja boleh? Lakaran tu mesti ada berlabel lah. Walaupun tabuk uji dia tak straight. Okey, tak apa. Yang tu kita boleh pertimbangkan untuk sains teras ya cikgu-cikgu. Untuk sains teras kita masih boleh pertimbangkan lah. Okey, teruskan. Baik, okey. Yang seterusnya ataupun yang terakhir, penjadualan data, di mana pelajar perlulah membina jadual yang merangkumi 2 pemboleh ubah, manipulasi dan juga bergerak balas. Seperti sampel jawapan di bawah, yang mana untuk kolom yang pertama kita letakkan PM, iaitu nilai pH. Iaitu yang pertama neutral ataupun air suling, yang kedua alkali atau natrium hidroksida. Baik, untuk kolom yang kedua, pelajar dia boleh pilih salah satulah, sama ada dia nak tulis pertumbuhan bakteria ataupun keadaan bubuh nutrien ataupun keadaan bubuh nutrien. Jadi ini adalah kolom untuk PB. Walau bagaimanapun pelajar tidak perlu menulis data ataupun keputusan, kerana ianya hanyalah mereka bentuk eksperimen. Jadi, dan kalau boleh kita ajar pelajar kita tulis pemboleh ubah yang bergerak balas tu yang diukur. Apa yang kita ukur dalam eksperimen, dalam menjalankan eksperimen kan. Yang kita nak ukur, kita nak tengok sama ada bubuh nutrien tu keruh ataupun tak keruh, ataupun dari segi kekeruhan dia macam mana. Sikit macam mana kita kata? Sangat keruh. Kan? Kurang keruh. Keruh. Macam tu kan? Yang kita boleh nampak lah keputusan dia. Yang kita boleh nampak. We can observe. Itulah. Untuk penjadualan data. Okey, Cikgu Yati, nak teruskan? Okey. Terima kasih Cikgu Syafa. Diharapkan cikgu-cikgu fahamlah. Sebenarnya tak ada masalah sangat. Cuma kita ada tambah pernyataan masalah kan? Ya, betul. Cuma yang kita tambah adalah pernyataan masalah cikgu-cikgu. Okey, baik. Untuk bahagian C adalah soalan 12 dan soalan 13. Okey. Berbeza ya, soalan 12 dan 13 dalam KSSM. Jadi tapi dari segi pemilihan soalan sama. Pelajar boleh pilih sama ada soalan nombor 12 ataupun 13. Jadi pelajar dia perlu baca dululah kan. Yang mana dia rasa dia akan dapat markah yang banyak. Tapi kalau pelajar nak jawab kedua-dua soalan boleh? Boleh. Pelajar boleh jawab ya. Pelajar boleh jawab kedua-dua soalan ya. Jangan kata jangan jawab ya cikgu-cikgu. Kita kena tanda ya. Marking kalau pelajar kita jawab. Baik, cuba kita lihat taburan aspek dan markah bagi nombor 12 dan 13. Jadi untuk nombor 12 dan 13, tadi saya telah terangkan tentang aspeknya. Jadi aspeknya tu ada, kita kata 4, iaitu pengetahuan,
mengingat. Selalu terlupa yang lama kan. Okey. PS01 tu mengingat 2 markah. Kemudian KS01 memahami juga 2 markah. Kemudian kita ada tambahan. Ya cikgu, kita ada tambahan KS03 iaitu menganalisis 4 markah dan aspek menilai KS04 juga 4 markah. Jadi bila kita tambah jadi 12. Kalau dulu berapa cikgu Syafa? 10 markah. Ya, 10 markah. Ni 12 markah. Okey, ya. Jadi 12 markah ni maknanya 22 ni tak ada apa ya sebenarnya. 22 ni salah ni ya. 22 ni bila campur dengan yang 10 tadi. Ya. Okey. Jadi jumlah markahnya adalah 12. Dan macam mana anak murid kita nak dapat skor A+, dia mesti skor di bahagian ni lah. Kan? Dia mesti dapat sekurang-kurangnya 10 markah kan. Yang seelok-eloknya 12/12. Okey. Okey, ini adalah soalan ya, contoh soalan ya. Contoh soalan saya ambil soalan nombor 12. Okey. Tenaga nuklear memberikan banyak faedah kepada manusia apabila dijana dan dikawal dengan baik. Jadi soalan A, terangkan proses pembelahan nukleus untuk menghasilkan tenaga nuklear. Jadi cikgu tengok ni ya, proses, terang proses. Okey. Pembelahan nukleus. Agak-agaknya soalan ni soalan aspek apa? Pengetahuan. Ya, pengetahuan ataupun mengingat ya. Soalan mengingat. Okey, bagus Cikgu Syafa. Anak murid yang baik. Okey. Okey ya. Jadi melalui proses pembelahan nukleus. Sebab yang atas tu ya, kita kena tengok ni. Kita terangkan dia proses pembelahan nukleus. Kemudian neutron dibedil. Jadi yang point dia inilah sebenarnya kan. Ni, yang tu macam kita mengulang sebab terangkan proses. Ini kita kata kan. Okey, neutron dibedil kepada rod uranium. Jadi okey. Jadi kena ada neutron. Tindak balas menghasilkan haba yang banyak. Okey, jadi 2 markah. Okey. Untuk soalan ini agaknya kalau lukis gambar rajah boleh tak? Tadi kalau soalan esei untuk mengeksperimen boleh kan? Ya. Agaknya boleh tak kalau kita nak lukis rajah? Boleh diterima asalkan berlabel. Betul. Ya, boleh. Ya cikgu-cikgu, boleh diterima lah asalkan berlabel. Yang sampai maksud tu. Jadi pelajar tu mesti lukis apa? Neutron kan? Dia mesti lukis uranium, neutron kan? Mesti ada neutron. Contoh macam ni kan, neutron. Lepas tu dibedil kan? Lepas tu ni uranium 235 kan? Lepas tu pecah. Dia mesti ada pecah ni kan? Yang menunjukkan ada pembebasan haba. Kemudian ada campur dengan haba kan? Ataupun dia tulis neutron yang lain kan? Dan sebagainya. Jadi dapatlah markah untuk tu menunjukkan bahawa pelajar tu dia ingat ya, mengingat. Okey, teruskan. Okey, untuk soalan bahagian B, banding dan bezakan pembelahan nukleus dengan pelakuran nukleus. Banding dan beza. Jadi kalau soalan banding beza, yang mudahnya buat jadual lah kan? Ya, betul. Dan ini adalah soalan apa? Pengetahuan. Selepas pengetahuan, apa dia? Pemahaman. Ya, memahami sekarang ni kan. Banding dan bezakan pembelahan nukleus dengan pelakuran nukleus. Jadi kita bandingkan. Kalau kita kata satu je, dia jadi mengingat. Kan? Pengetahuan jadi recall. Tapi ni sebab kita buat 2. Jadi bila kita buat 2 tu, dia kena faham yang mana satu pembelahan, yang mana satu pelakuran. Jadi bila soalan perbandingan, selalunya dia tak ada banding sebelah kan? Jadi dia mesti ada 2. Jadi sebab itulah ni yang pertama ni
yang ini, ya, yang pertama ni. Yang ni. Jadi maksudnya pembelahan nukleus proses pemecahan satu nukleus yang berat kepada dua atau lebih nukleus yang ringan. Tapi sebaliknya pelakuran proses penggabungan, kan? Jadi yang ini maknanya baru satu markah. Satu markah. Okey. Jadi yang kedua, ya, kalau kita lihat ni, pembelahan nuklear bebaskan tenaga nuklear. Yang ini pun bebaskan tenaga nuklear. Apa pendapat Cikgu Syafa? Kenapa sama dan kita boleh terima? Sebab berdasarkan soalan kan, Cikgu Yati dia ada banding dan bezakan. Ya. Soalan kita ni adalah banding dan beza. Ni ada banding dan beza. Kalau dia kata banding saja, maksudnya yang tak sama lah. Ya. Tapi bila banding beza ni macam kalau bahasa Inggeris dia kata compare and contrast. Bila compare and contrast maksudnya boleh sama, boleh tak sama. Okey. Tapi kalau soalan dia kata bezakan sahaja. Beza tu maksudnya yang tak sama lah. Yang tak sama lah. Jadi maksudnya jawapan yang kedua tu tak boleh diterima lah. Ya. Tapi jangan bimbang. Sebab apa? Bila esei, pelajar boleh jawab lebih daripada yang dikehendaki. Katalah dia nak 2, pelajar tulis 3. Jadi diterima, kan? Contoh membebaskan haba yang banyak, dua-dua bebaskan haba yang banyak, kan? Contoh pembelahan nuklear berlaku dalam reaktor nuklear, pelakuran berlaku di matahari. Boleh? Kita boleh terima. Ya? Itu adalah contoh-contoh jawapan yang lain. Okey. Ini adalah soalan bahagian C. Rajah menunjukkan keadaan bandar Hiroshima sebelum dibedil dengan bom atom dan selepas. Jadi bom atom tu menggunakan tenaga nuklear lah, kan? Ya. Okey. Sebab kita menggunakan isotop hidrogen, kan? Bukan kita lah. Amerika, kan? Okey. Kaji Rajah 12 dan nyatakan impak senjata nuklear kepada kehidupan. 4 markah, cikgu. Baik. Jadi soalan ini adalah soalan apa dia? Kalau kita tengok sebelum selepas. Menganalisis. Ya, kita kena analyse, kita kena analisis. Jadi sebelum ni kita lihat yang sebelum ni. Gambar ni. Maksudnya gambar ni adalah bandar Hiroshima. Apa yang kita nampak? Ini memanglah gambar macam ni sebab tahun 40-an, kan? Jadi kita nampak ada rumah, kan? Rumah banyak di sini. Tetapi sebaliknya selepas kita nampak rumah-rumah ni dah tak ada. Dah tak ada dah rumah-rumah ni. Semua dah hancur lebur, kan? Yang ni pun tinggal sekerat. Okey. Jadi tu yang disuruh kaji. Maksudnya kita kena ajar pelajar kita mengkaji. Tengok. Pakai apa? Pakai kantar pembesar. Tak adalah, kan? Tengok, ya. Mungkin soalan yang kemudian ataupun akan datang termasuklah graf, carta, jadual yang ada perbandingan dan sebagainya. Okey? Okey, seterusnya kita lihat jawapan, ya. Jadi kita nak impak. Jadi impak kepada kehidupan. Kita kena tengok soalan tu. Jadi bila kehidupan ni, kehidupan, ya. Jadi kehidupan ni mungkin manusia, mungkin tumbuh-tumbuhan, kan? Segala-gala lah. Jadi boleh menyebabkan manusia dan tumbuhan mati, kan? Menyebabkan mutasi. Menyebabkan penyakit kanser, menyebabkan habitat flora dan fauna musnah. Habitat, ya. Habitat kita pun manusia pun musnah juga, macam tadi rumah musnah, kan? Menyebabkan kecacatan fetus. Jadi ini adalah antara impak, ya, penggunaan senjata nuklear pada kehidupan. Okey. Kita 1 markah untuk setiap 1 point, ya. Jadi maknanya di sini kalau 5 max lah, kan? Ya. 4 markah, ya, cikgu. Okey. Okey, untuk bahagian D, tenaga nuklear adalah tenaga alternatif dalam penjanaan tenaga elektrik. Wajarkan. Bila Cikgu Syafa nampak wajar, apa dia? Kita bagi pendapat. Ya, kita bagi pendapat. Betul lah tu. Ya. Jadi pelajar kita kena beri pendapat. Jadi beri pendapat
boleh apa jawapan dia? Sama ada wajar ataupun tidak wajar. Ya, betul. Ya. Sama ada wajar ataupun tidak wajar. Sama ada ya ataupun tidak. Apa lagi kita boleh? Setuju, tidak Setuju, tidak setuju. Boleh, tidak boleh. Kita jangan rigid, cikgu-cikgu. Jangan kata wajar, tidak wajar. Apa-apa yang menggambarkan kehendak ataupun pendapat pelajar tu. Jadi dalam kes yang pertama ni, cuba kita lihat cikgu, wajar. Jadi akan dapat 1 markah lah kan. Okey. Tetapi markahnya 4. Jadi maknanya berdasarkan dia kata wajar tu, dia kena beri idea tentang kewajaran nak bina. Jadi sekurang-kurangnya 3 lah. Sebab 3 markah kan. Tapi dia boleh bagi lebih ya. Untuk esei tak ada masalah ya. Okey, contoh di sini, bahan api fosil seperti arang batu, gas asli dan petroleum akan habis. Ya, kita akan habis kan, petroleum dalam 40 tahun akan habis. Jadi bila nak ke arah nak habis tu, dia mahal kan. Dia akan jadi mahal. Okey, kemudian tiada pencemaran. Tiada pencemaran. Maksudnya tiada gas karbon dioksida yang akan dibebaskan. Sebab bila kita guna petroleum, kita akan buat combustion, pembakaran kan. Jadi karbon dioksida akan dibebaskan ya. Seterusnya, kos elektrik akan menjadi rendah. Ini dalam jangka masa panjang ya cikgu-cikgu. Dalam jangka masa panjang ya, kos elektrik akan menjadi rendah. Sebab kan banyak, tenaga kita sangat banyak. Jadi bila dah banyak, murah lah ya. Okey, yang keempat, tidak perlu menyimpan stok bahan api nuklear. Sekarang bahan api kita nuklear cikgu-cikgu, uranium. Kalau dulu bahan api kita petroleum. Kalau dulu arang batu. Tapi sekarang uranium. Kita perlu sikit saja ya. Okey. Sebagai bahan api nuklear untuk menjana tenaga elektrik. Jadi kalau di sini silap tanda. Kalau di sini maknanya 4 markah. 4 markah lah. Jadi 4 tu max lah. Sebab di sini ada apa orang kata, ada 5. So max 4 markah. Okey. Jadi kalau tidak wajar pula, katalah kita kata tidak setuju kan. Ni pelajar ni kalau tengok dalam DSKP, pelajar kena berdebat tentang kewajaran ni. Sama ada perlu ataupun tak perlu. Memandangkan kita punya tenaga semakin menyusut sekarang ni. Okey. Jadi kalaulah pelajar tu kata, saya tak setuju, tidak wajar dia kata kan. Jadi untuk tidak wajar ni dapatlah 1 markah. Okey. Kenapa dia kata tidak wajar? 1, pembinaan reaktor nuklear memerlukan kos yang tinggi. Yang masa mula-mula kita nak bina, kita cari tapak dan kita nak buat tu. Sebab reaktor nuklear ni perlu apa? Konkrit yang tebal kan. Dia punya specification dia sangat tinggi ya. Jadi memanglah sebab kita takut berlaku kebocoran. Jadi yang kedua, jika berlaku kebocoran boleh menyebabkan letupan dan memusnahkan benda hidup. Betul lah ni kan? Ni benda hidup musnah macam tadi kan. Tapi yang ni letupan atau kebocoran ya. Kebocoran bukan macam bocor pipe air kita kan. Maksudnya bocor tu, yang leaking adalah sinaran. Kan? Boleh menyebabkan mutasi. Jadi bila dah kebocoran, bila dah terkena sinaran, boleh menyebabkan mutasi. Okey, ini kita pun kena memang kita kena banyak precaution macam pekerja dan sebagainya kan. Dia kena jagalah pelindungan diri yang kena betul-betul mantap lah. Sebab kesan dia untuk jangka masa panjang. Ya. Dan tapak yang sesuai untuk pembinaan reaktor nuklear dan tempat pelupusan sisa. 1 tapak cikgu. 1 tapak, 1 lagi pelupusan. Tapak ni apa kita kata tempat nak bina. Jadi kalau kita perhatikan 30 negara yang ada menggunakan tenaga nuklear ni, dia negara dia besar kan. Ya, betul. Tengoklah Amerika Syarikat besar kan. Jadi kita ni kalau nak bina, bayangkan Malaysia kecil aja. Jadi sebab tu kita kena fikir, kalaulah berlaku letupan,
kebarangkalian untuk Malaysia tidak ada dalam peta dunia boleh jadi kan. Jadi ini perkara-perkara yang perlu kita pertimbangkan lah. Itu tak ada sukatan kan. Tapi sebaliknya, sebab itulah kita, maknanya tapak yang sesuai perlu ada. Sebab kita perlu kawasan yang sangat-sangat luas dan tempat pelupusan. Bukan senang nak lupus kan. Dalam blok plumber kan. Ya, betul. Lepas tu tanam di dasar lautan. Ataupun konkrit tebal. Ya, konkrit tebal. Ya. Jadi asalnya habislah kot. Ya. Okey, jadi maknanya itulah dia apa kita kata sebenarnya yang kita buat kapsul ni. Kapsul untuk kali keempat ni adalah untuk cikgu-cikgu memahami dengan lebih terperinci lagi tentang soalan bahagian C. Ya. Soalan bahagian C iaitu soalan kemahiran mengeksperimen dan soalan esei. Jadi apa-apa yang dalam fikiran kita, kita macam ni. Kita kata sekarang kebat jadi 50%. Sebab itulah kita lihat soalan aplikasi ke atas dah lebih banyak. Tapi kalau kita perhatikan dalam soalan esei tidak ada aplikasi. Sebab aplikasi kita berada dah di bahagian A, kan? Bahagian A kita dah tambah 4 aplikasi, kemudian di bahagian A, di bahagian B pun ada aplikasi. Ya, cikgu-cikgu mengaplikasi. Jadi kita kena ingatlah ya, apakah soalan-soalan ataupun aspek-aspek yang terlibat dalam soalan esei nombor 12 dan 13. Dan kalau kita nak pelajar kita skor, kan? Pelajar tu mesti mahir lah bahagian C. Cikgu Yati, kalau macam sebelum ni kan soalan 11-12 dia akan keluar soalan mengkonsepsi, soalan penyataan masalah. Adakah kemungkinan untuk format KSSM yang baru ni dia akan keluar macam tu juga? Itu kita tunggu dan lihat lah ya. Tapi yang penting Cikgu Syaza, Syafa pula dah. Cikgu Syafa, apa yang penting sebagaimana yang saya dah sebut berulang-ulang kali adalah tentang kita melihat kepada aspek ataupun konstruk yang ditaksir. Lihat kepada konstruk yang ditaksir untuk soalan nombor 12 dan 13. Jadi nampaknya itu sajalah kot ya. Jadi itu saja untuk kali ini. Saya mohon maaf sekiranya terdapat salah silap dalam mengendalikan program kapsul yang keempat ini. Okey, saya pun mengucapkan terima kasih dan diharapkan para guru termasuk saya lah dapat mengajar para pelajar mengenai format yang terbaru lah untuk KSSM bagi tahun 2021. Semoga memberi manfaat lah kepada semua. Sekian. Assalamualaikum. Terima kasih.